Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hendaklah berhaji dengan berjalan kaki. Ini yang keempat. Ada adab zahir, ada adab zahir ataupun ada adab dilihat dari sudut fiqh berkenaan dengan pelaksanaan ibadat haji. Sebelum pengarang kitab kita iaitu Al-Alamah Syekh Sain Hawa membentangkan ada adab batin, ada adab yang berkait dengan hati. Kata dia, hendaklah berhaji dengan berjalan kaki jika mampu. Kerana hal ini lebih utama, terutama perjalanan dari Mekah ke Arafah dan juga Mina. Perjalanan dari Mekah ke Arafah dan juga Mina, sebagian ulama menggalakkan kita untuk berjalan kaki. Jika berihram dari rumah keluarganya dilakukan dengan berjalan, maka dikatakan bahawa hal itu termasuk kesempurnaan haji. Ini jika sekiranya dapat dilaksanakanlah, terutamanya bagi orang-orang yang berada dalam kawasan tanah Arab. Adapun yang berada jauh, seperti kita di Malaysia ini, jadi hampir mustahil lah untuk kita melaksanakan perjalanan secara berjalan kaki. Pendapat ini dikemukakan Umar, para sahabat, Umar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan maksud firman Allah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi sebagian ulama menyatakan kesempurnaan itu ialah dengan berjalan kaki. Sebagian ulama berkata berkenderaan adalah lebih utama kerana biaya dan finansial yang ada di dalamnya. Wa qala ba'dul ulama ruku' afdalu lima fihi min al-infaq wal ma'unah. Jadi kerana kita akan dapat pahala kerana memberi belanja, mengeluarkan belanja dan juga menyiapkan bekalan. Wali'annahu ab'adu min dajri nafs wa aqall li'adahu. Kerana dengan berkenderaan itu, di samping kita akan mendapat pahala kerana biaya dan finansial yang ada dalam kenderaan itu, dalam persiapkan kenderaan itu, di samping lebih bisa menjauhkan dari keluh kesah jiwa serta lebih sedikit gangguannya, lebih menjamin keselamatan dan lebih bisa sempurna hajinya. Mana lebih haji akan lebih sempurna. Kerana kalau kita berjalan kaki menjejaskan kesihatan, boleh kepenatan, akhirnya tidak ada tenaga lagi untuk kita melaksanakan ibadat. Tapi tidak boleh sehingga bermewah-mewah, terlalu selesa dan sebagainya. Nanti kita akan tengok huraian selepas ini. Bila dikaji lebih jauh, pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama, tetapi perlu dirinci. Jadi sebenarnya kedua-dua pandangan ini tidak ada kontra, tidak ada pertentangan. Cuma perlu dipahami dengan lebih terperinci. Jadi bagaimana itu? Kata dia, dikatakan siapa yang lebih mudah berjalan, maka ia lebih utama. Bagi yang mampu berjalan, maka berjalan lebih utama. Tetapi jika berjalan itu membuatnya lemah, mengakibatkan timbulnya akhlak yang buruk, dan menyebabkan terabaikan
terabaikannya kewajipan, maka berkenderaan adalah lebih utama. Sebahagian puasa bagi orang musafir, sebagaimana puasa bagi orang musafir dan orang yang sakit adalah lebih utama jika tidak mengakibatkan kelemahan dan akhlak yang buruk. Wasu'il khuluqin. Jadi itulah perincian. Kalau dengan berjalan kaki itu bila timbul kepayahan, kesusahan akan menimbulkan kita itu menjadi orang yang mengeluh bila nak sampai ataupun menimbulkan kelemahan dan sebagainya lagi, menimbulkan putus asa dan sebagainya, maka yang paling baiknya adalah kita berkenderaan. Kemudian yang berikutnya, adab yang kelima, hendaknya berpenampilan lusuh, berdebu dan dekil. Ayakuna rasul hay'ah ash'asa aghbara ghayra mustakthirin minaz zinati. Hendaklah berpenampilan lusuh, berdebu dan dekil. Dekil ni terjemahan kepada ash'as. Aghbara ni makna berdebu. Ash'as ini adalah kusut masai. Ash'as, kusut masai. Dekil ni bahasa Indonesia. Dalam hadis pernah ada sebut seorang musafir yang jauh musafirnya dalam keadaan ash'as aghbara, rambutnya dalam kamus Al-Marbawi dia kata sya'ru, kusut rambut, rambutnya kusut masai. Sya'risun ash'as, yang kusut gemusut, yang kusut gemusut. Itu dalam kamus Marbawi. Jadi dekil ni kena tengoklah dalam kamus Indonesia apa makna dekil. Mungkin itulah maksudnya. Tidak banyak memakai perhiasan dan tidak cenderung kepada berbagai sarana kemewahan dan kemegahan sehingga dicatat dalam cacatan orang-orang yang sombong. Mana seperti penampilan orang yang sombong dan bermegah-megah dan keluar dari partai, yakni di kelompok orang yang lemah, miskin dan khusus salihin. Jadi dalam mengerjakan haji ini, mana kita hendaklah menampilkan fakir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tidak dibenarkan semasa nak ihram, khususnya orang lelaki, untuk berpakaian yang berjahit, yang berlituk. Tak boleh pakai jubah, tak boleh pakai kepiah, tak boleh pakai kain, seluar dan sebagainya. Sebaliknya dia hanya boleh pakai ar-rida wal izar. Dua kain tuala, satu untuk menutupi bahagian bawah, satu bahagian atas. Supaya untuk menggambarkan seolah-olah macam kita berada di mahsyar. Tidak ada, dunia ni sudah tidak ada bagi kita. Yang ada bagi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullah Ta'ala dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, unzuru ila zuwari baiti. Lihatlah. Jadi Allah berkata kepada malaikat, lihatlah kepada para penziarah rumahku. Qad ja'uni sya'san ghabran min kulli fajrin amiq.
mereka datang kepada aku dalam keadaan lusuh yang sya'san, dalam keadaan sya'san, dalam keadaan kusut masai rambut, ghabran, dalam keadaan berdebu, min kulli fajin amiq, datang dari segenap penjuru amiqin, yang jauh. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan mensahihkannya, yani sahahu Al-Hakim. Jadi Imam Hakim mensahkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah, tapi tanpa menyebutkan dalam lafaz Imam Hakim, tanpa menyebutkan fajin amin, dari segenap penjuru. Demikianlah Ahmad meriwayatkannya, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan yang sama juga, ya, meriwayatkan yang sama. Kemudian, dan Allah, dan sama Allah juga berfirman dalam Al-Quran, summa liyaqdu tafasahum, summa liyaqdu tafasahum, kemudian hendaklah mereka, yakni jemaah haji, menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Yakni ketika tahallul, ini selesai daripada manasik, beberapa manasik haji yang telah ditetapkan, kata Allah, hendaklah bertahallul, iaitu dengan menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Jadi sebelum tahallul itu nak bergunting, itu bercukur, itu memang mereka berada dalam keadaan berdebu, kusut masai dan sebagainya. Kemudian apabila bertahallul, itulah barulah mereka menghilangkan kotoran. Kemudian, jadi at-tafas, tafas ialah dekil, ini asy'as, dalam keadaan kusut masai dan berdebu, yang pembersihannya, sebab tadi Allah Ta'ala kata kemudian hendaklah mereka menghilangkan, membersihkan. Jadi pembersihannya itu dilakukan dengan bercukur, mengguntingkan kumis dan kuku, iaitu pada saat tahallul dari ihram. Tahallul mana membebaskan diri daripada larangan ihram dengan bergunting atau bercukur. Jadi salah satu daripada rukun ibadat haji atau umrah ialah tahallul. Iaitu tahallul, iaitu bergunting atau bercukur. Jadi dengan bergunting dan bercukur, maka bebaslah kita daripada larangan ihram. Umar bin Al-Khattab pernah menulis surat kepada para komandan tenteranya. Berpakaianlah dengan pakaian yang lapuk dan prihatin. Ini dikatakan sebaik-baik orang yang haji adalah penduduk Yaman kerana mereka berpenampilan tawaduk, rendah hati dan bergaya salaf. Ya. Cuma ungkapan Sayyidina Umar itu dalam bahasa Arabnya disebut ihlu laqu wakhshawshin. Ihlu laqu wakhshawshin ay ilbasu al-khalqana. Ini dia tak terjemah. Jadi apa maksud arahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada umara al-ajnad, panglima tentera dia, hendaklah kamu dengan penampilan ikhlu laqu, iaitu kata dia ilbasu al-khalqan, pakailah pakaian yang dipanggil al-khalq, kerana yang buruk. Wakhshawshinu ay ista'malu al-khushuna fil asya'. Jadi utamakanlah, dipanggil yang kasar dalam mana penampilan dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar tidak mengizinkan gubernur panglima tenteranya itu berpenampilan dengan penampilan yang mewah,
ataupun penampilan yang terlalu segak, smart dan sebagainya semasa dalam peperangan. Allahualam apa sebabnya, mungkin kerana tidak nak dibawa penampilan duniawi, kecintaan duniawi itu ketika dalam peperangan. Sebaliknya dibawa penampilan yang tawaduk. Jadi begitu juga dalam ketika haji, penampilan. Jadi kita melihat suasana, situasi. Kalau hari raya memang hari gembira, maka penampilan kita itu adalah penampilan yang elok, cantik dan digalakkan. Kalau ada kewangan itu membeli pakaian yang baru, kalau tidak ada yang baru pun maknanya kita menyucikan, membersihkan pakaian lama kita itu bersih, berwangian dan sebagainya. Tapi dalam situasi ibadat haji tak dibenarkan berwangian, tidak dibenarkan bahkan menyikat rambut pun tak boleh. Yang akan bawa pada luruhnya rambut tidak boleh, berminyak pun tak boleh. Jadi sesuai dengan penampilan yang memerlukan tawaduk, memerlukan kita rasa rendah diri, membuang dunia dan sebagainya. Maka mungkin sebab itu ketika peperangan pun memerlukan penampilan yang sama, mengharapkan rahmat Allah, pertolongan Allah. Bukan seperti mana orang musyrikin hadir di medan perang dengan mengangkat dada, dengan berjalan sombong, dengan menari, dengan gembira, minum arak dan sebagainya. Jadi sesuai, hendaklah kita penampilan itu hendaklah bersesuaian dengan situasi kita. Kemudian yang berikutnya, hendaknya bertakarub dengan menyembelih binatang korban sekalipun ia tidak berkewajipan melakukannya, dan berusaha agar binatang korbannya termasuk yang mahal dan berharga. Yang paling bernilai. Yang mana kita beli yang paling gemuk, yang paling mahal, yang paling bernilai, yang paling berkualiti. Kemudian memakan sebahagian dagingnya jika korban itu tatawwu, sunat. Yang bukan korban nazar. Dan tidak memakan dagingnya jika korban itu sebagai kewajipan. Yang kewajipan wajib lah. Contohnya korban nazar. Ataupun kerana dam. Dam yang wajib disembelih. Jadi tidak boleh kita makan dan keluarga kita pun tak boleh makan. Tapi korban yang sunat, tatawwu, maka sunat untuk kita makan. Kecuali dengan fatwa imam. Yang tentang tafsir firman Allah, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Dzalika wa man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu dari ketakwaan hatinya. Jadi sebagai mufassir mentafsirkan, dikatakan bahawa maksud mengagungkan syiar Allah itu ialah membaguskan dan memilih yang mahal. Membaguskan dan memilih yang mahal. Membaguskan dan memilih yang mahal. Maknanya mengagungkan syiar Allah, yakni merujuk kepada binatang korban yang disembelih untuk dipersembahkan sebagai korban ataupun hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntun binatang korban dari miqat lebih utama jika tidak menyulitkannya. Jadi kita bawa yang siap-siap binatang korban daripada tanah air kita, mana daripada miqat lagi. Bagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, membawa binatang korban daripada Madinah lagi. Itu lebih utama, tapi ini tak mungkin kita lah. Tak mungkin kan kita lah. Dan daripada yang berada jauh. Dalam membeli binatang korban, hendaklah tidak menawar. Biasanya mereka mempermahalkan. Jadi para ulama menggalakkan kita membeli dengan harga yang paling tinggi, yang paling mahal. Mana mahal dengan berkualiti lah, bukan mahal sengaja benda lekeh tapi nak beli menawar harga mahal. Tidak, maknanya memberi
dengan harga mahal yang berkualiti 3 hal. Dan tidak menyukai tawar-menawar. Mana mereka akan beli kalau harga itu memang berpatutan. Tak tawar lagi lah. Iaitu binatang adhadyu, binatang yang dibawa untuk dihadiahkan di tanah haram, untuk diberi makan kepada fakir miskin di tanah haram, binatang korban, dan juga budak hamba. Maknanya hamba yang nak dibeli untuk dibebaskan, mereka akan beli hamba yang paling berkualiti, yang sihat, yang kuat, boleh bekerja. Itu mereka akan utamakan budak hamba yang mahal. Kerana yang paling utama dari hal tersebut ialah yang paling mahal harganya dan paling berharga di sisi pemiliknya. Di sisi pemiliknya makna orang yang menjualnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Umar radhiyallahu anhu nak menyembelih seekor binatang. Lalu ditawar 300 dirham. 300 dinar. Ini kena ubahlah. Bukan dalam kitab disebut dinar. Dirham ni tidak tinggi harganya. Dinar. 300 dinar. Anna Umar radhiyallahu anhu ahda bukhtiyatan fatulibat minhu bisalasu mi'atin dinar. Jadi mungkinlah dia nak beli 300 dinar seekor binatang. Dia nak beli, tapi yang harga dikemukakan itu adalah 300 dinar. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah ia boleh menjualnya, lalu dari hasil penjualannya itu akan dibelikan unta. Ataupun maksudnya dia memiliki seekor unta. Buktiah ni, kita tengok dalam kamu, dia kata unta, sejenis unta. Yang nilai unta tu, bila dia bertanyakan kepada orang lain, maka ada orang sanggup beli 300 dinar. 300 dinar. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, bolehkah aku jual yang ni 300 dinar? Kemudian dengan harga 300 dinar tu aku beli mungkin lebih daripada seekor unta, mungkin 30 ekor unta. Lalu Nabi kata apa? Tetapi Nabi melarangnya. Dan bersabda, sembelihlah. Maka kamu sembelih. Walaupun mahal, kamu sembelih. Walaupun seekor si mahal, itu sembelih. Nah itu. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Diriwayatkan oleh Abi Daud. Di dalam riwayat itu disebutkan bahawa Nabi bersabda, sembelihlah dia. Ini kerana sedikit yang berkualiti lebih baik berbanding ketimbang yang banyak tetapi tidak berkualiti, kurus-kurus lah. Seekor yang gemuk itu lebih baik dikorbankan untuk dikorbankan daripada banyak ekor tetapi kurus-kurus. 300 dirham, 300 dinar. 300 dinar bisa ini boleh dibelikan 30 ekor unta dan memberikan daging lebih banyak. Tetapi daging bukan menjadi tujuan utama. Apa yang menjadi tujuan utama ialah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa dari sifat kikir dan menghiasinya dengan keindahan, keagungan kepada Allah, iaitu dengan beri yang terbaik. Itu yang menjadi maksud. Bukan banyak. Bukan banyak. Ia sama juga dengan solat. Bukan banyak rakaat itu yang paling utama, tapi kesempurnaan solat. Walaupun dengan rakaat yang sedikit. Sebab Allah berfirman dalam satu firman-Nya itu dalam sini disebut surah Al-Hajj ayat 37, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kerana Allah, tetapi ketakwaan. Sebagai ulama menyatakan ketakwaan ini keikhlasan dari kamulah yang dapat mencapai keredaan Allah. Hal itu bisa dicapai dengan menjaga ketinggian nilainya
Nilai dia panggil, tinggal nilai dia panggil korban itu. Baik dari segi banyaknya atau sedikit. Sebenarnya banyak ataupun sedikit. Yang lebih utama itu adalah kualiti korban itu, berat korban tersebut. Wasu'ila Rasulullah ma birul haji faqala al-ajju wasyajju wathajju. Rasulullah pernah ditanya, apakah kemabrukan haji itu? Nabi SAW menjawab, al-ajju, iaitu teriakan talbiyah dan penyembelihan korban. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ia menilainya sebagai hadis gharib. Al-Hakim, ia mensahihkannya. Dan Al-Bazar. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Bazar, lafaz ini disebut oleh Al-Bazar. Lafaz hadis mengikut Al-Bazar. Al-Ajju ialah mengucapkan talbiyah dengan suara keras. Mana bersemangat ketika bertalbiyah. Dan Al-Thajju iaitu penyembelihan unta. Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, ma'amila adamiyun yawman nahri ahabba ila Allah azza wa jalla min ihraqihi daman. Tidak ada amalan manusia pada hari penyembelihan, yakni korban, yang lebih dicintai Allah berbanding penumpahannya akan darah binatang sembelihan. Jadi pada hari korban 9-10 Zulhijjah, tidak ada yang paling disukai oleh Allah daripada melakukan ibadat korban. Wa innaha, kerana sungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah binatang itu sampai kepada Allah di sebuah tempat sebelum jatuh ke tanah. Maka lakukanlah dengan penuh keredaan. Jadi para binatang korban akan datang pada hari kiamat. Sebagian ulama menyatakan datang untuk memberatkan timbangan amal kita, termasuk kukunya, bulu-bulunya yang tak dimakan oleh manusia pun semuanya akan diletakkan di atas timbangan. Sebagai ulama kata, datang untuk menjadi kafarah pada tubuh kita. Kulitnya kafarah pada kulit kita, isinya kafarah pada isi kita, matanya kafarah pada mata kita, kepalanya kafarah pada kepala kita, lidahnya kafarah pada lidah kita. Dan sebelum darah binatang korban itu sebelum jatuh ke bumi, dia sudah diangkat oleh Allah pada kedudukan di sisinya. Itu hebatnya ibadah korban ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia menghasankannya. Dan Imam Ibn Majah pun meriwayatkan di sini juga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lakum bikulli sawfatin min jildiha hasanatun. Bagi kalian dari setiap bulu dari kulit binatang korban itu mendapat satu kebajikan. Wa kullu qatratin min damiha hasanatun. Dan setiap tetesan darah hasanatun, satu kebaikan juga. Wa innaha la tud'u fil mizani fa abshiru. Dan sungguhnya korban itu diletakkan dalam timbangan, maka bergembiralah. Bergembiralah dengan pahala korban kamu. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Al-Hakim dan ia mensahihkannya. Dan juga Imam Al-Baihaqi pun meriwayatkan hadis yang sama. Yang berikutnya, adat berikutnya, takhir, hendaknya merasa senang dan redha dalam mengeluarkan semua biaya, baik nafkah ataupun pembelian binatang korban. Juga terdapat kerugian dan musibah yang mungkin menimpa harta atau badannya, maka hendaklah redha, kerana yang demikian itu termasuk tanda-tanda diterimanya haji. Kerana kita tak mengeluh, kita tidak bersembang dengan orang lain dan sebagainya, sebab kita redha. Sesungguhnya musibah itu di perjalanan haji sama dengan infak di jalan Allah. 1 dirham dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 dirham. Sama dengan kesulitan di jalan jihad. Setiap penderitaan dan kerugian yang dialaminya mendapatkan pahala. Tidak ada sesuatu pun yang hilang sia-sia di sisi Allah.
Dikatakan di antara tanda diterimanya haji adalah meninggalkan kemaksiatan yang pernah menjadi kebiasaan sebelumnya. Jadi ini tanda haji yang mabrur ialah mengubah perubahan yang berlaku pada orang melakukan haji. Yang mana sebelum dia pergi dan dia pulang, itu berbeza. Menggantikan teman-temannya yang durhaka dengan teman-teman yang saleh. Jadi dia pulang, maknanya dia tak kawan lagi dah dengan kawan-kawan yang tidak saleh. Meninggalkan majlis-majlis permainan dan kelainan. Dia tidak suka lagi majlis-majlis dia panggil yang lalai, yang lara. Lalu menggantinya dengan majlis-majlis zikir dan kesedaran. Majlis ilmu menyedarkan dia tentang hakikat kehidupan duniawi ini dan mengejar kehidupan akhirat. Alhamdulillah selesai ada adab zahir. Dan selepas ini kita akan baca lagi bayan al-a'mali al-batinah. Ya. Wajh al-ikhlas fi niyati wa tariq al-i'tibar bil masyahid asy-syarifah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jumpa lagi insya-Allah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.